Saya sering nampak jolo di pejabat Najib, kata saksi. Pengerusi Petroleum Nasional Berhad Petronas Tan Sri Muhammad Baki Saleh memberitahu Mahkamah Tinggi pada Isnin 9 Mei bahawa beliau sering melihat ahli perniagaan dalam buruan Low Tek Jo atau jolo di Pejabat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan juga di Kementerian Pertahanan. Muhammad Baki yang sebelum ini merupakan pengerusi Lembaga Pengarah One Malaysia Development Berhad, One MDB berkata, beliau bertemu Najib secara tetap pada masa itu kerana beliau menerajui Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan yang kemudiannya menjadi Felda Global Ventures Berhad. Saya menguruskan dua entiti Felda dan kerap berjumpa Najib. Saya juga mendapati jolo kerap pergi ke Pejabat Timbalan Perdana Menteri Najib dan Pejabat Kementerian Pertahanan, kata Muhammad Baki yang juga saksi pendakwaan ke-15 dalam perbicaraan One MDB Tenor, lapor DH Markets. Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan tambahan Timbalan Pendakwa Raya Kanan ad hoc Datuk Seri Gopal Sri Ram. Najib memegang jawatan sebagai Menteri Pertahanan dari tahun 1999 hingga 2008. Selepas itu beliau dilantik menjadi Timbalan Perdana Menteri ketika pentadbiran Tun Abdullah Ahmad Badawi. Dalam keterangannya, Muhammad Baki berkata, pada awal Ogos 2009, beliau menerima panggilan telefon daripada Jolo yang memintanya menyertai One Malaysia Development Berhad, One MDB yang sebelum itu dikenali sebagai Terengganu Investment Authority TIA. Menurut Jolo, Najib meminta saya bersama Tan Sri Cik Lodin Wok Kamarudin dan Tan Sri Azlan Zainul untuk menyertai semula One MDB kerana terdapat pelaburan dan perniagaan yang akan dijalankan oleh One MDB yang memerlukan kepakaran kami. Menurut Jolo, ia penting untuk pembangunan ekonomi negara. Saya bersetuju kerana ia adalah permintaan daripada Najib melalui Jolo. Jolo ada memaklumkan kepada saya bahawa surat pelantikan itu akan dikeluarkan selepas itu, katanya. Muhammad Baki meletak jawatan pada 19 Oktober 2009 sebagai pengerusi One MDB sebagai tanda protes berikutan kecurigaannya bahawa sesuatu yang tidak kena sedang berlaku di syarikat milik Kementerian Keuangan itu dalam pengendalian usaha sama dengan Petrosaudi International untuk membentuk One MDB Petro Saudi Limited PSI. Beliau juga mengesyaki Najib terlibat dalam hal ehwal One MDB dan sama ada Najib atau wakilnya Jolo merupakan peringkat lebih tinggi yang telah mengarahkan agar 700 juta US dollar daripada 1 bilion US dollar dana One MDB dipindahkan tanpa pengetahuan atau persetujuan lembaga One MDB. Sebelum menyerahkan surat peletakan jawatan, saya menghantar pesanan ringkas sistem pesanan SMS kepada Najib memaklumkan beberapa perkara yang diarahkan oleh lembaga pengarah kepada pengurusan One MDB tetapi tidak dipatuhi. Saya tidak menerima sebarang maklum balas daripada Najib. Tidak terlintas di fikiran saya untuk melaporkan kepada mana-mana pihak berkuasa berkaitan salah laku keuangan pengurusan One MDB kerana saya mengandaikan bahawa saya telah pun berbuat demikian melalui SMS yang dihantar kepada Najib, ujarnya. Najib didakwa dengan 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk memperoleh rasuah berjumlah 2.3 bilion ringgit daripada dana One MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Bekas pengerusi Lembaga Pengarah One MDB itu juga merupakan saksi pendakwaan ke-13 dalam satu perbicaraan berasingan Najib yang didakwa menggunakan kedudukannya untuk mengarahkan pindaan dilakukan terhadap laporan akhir penauditan One MDB sebelum dibentangkan kepada Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC bagi mengelak sebarang tindakan diambil terhadapnya. Dalam perbicaraan tersebut pada 12 April lalu, Muhammad Baki berkata pengurusan One MDB mengambil arahan daripada Jolo berdasarkan cara pelaburan 1 bilion US dollar iaitu kira-kira 4.23 bilion ringgit itu dilaksanakan secara angkuh. Beliau berkata demikian ketika pemeriksaan balas peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah. Jika keberadaan dan peranan Jolo dalam mesyuarat One MDB itu tidak ada apa-apa yang mencurigakan, mengapa nama ahli perniagaan dalam buruan itu digugurkan daripada laporan akhir audit One MDB oleh Jabatan Audit Negara? Sebelum ini Najib telah didapati bersalah serta dihukum penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit atas 3 pertuduhan pecah amanah, 3 pengubahan wang haram dan 1 penyalahgunaan kedudukan berhubung dana 42 juta ringgit milik SRC International, anak syarikat One Malaysia Development Berhad, One MDB.
Pada 8 Disember 2021, panel yang terdiri daripada 3 hakim diketuai Datuk Abdul Karim Abdul Jalil bersama Datuk Hazanah Mihad dan Datuk Fazir Alam Maidin Mira sebulat suara mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 28 Julai 2020 lalu. Ketika membaca keputusan penghakimannya, Hakim Abdul Karim berkata, adalah tidak masuk akal bagi kerajaan menjadi penjamin kepada syarikat korporat berkaitan kerajaan GLC dengan mengetahui ia tidak boleh membayar balik pinjaman atau faedah. Katanya Najib terbabit secara aktif dalam memastikan pinjaman RM4 bilion daripada kumpulan wang amanah persaraan KWAP disalurkan kepada SRC. Itu adalah pengurusan keuangan dana awam yang teruk, tidak boleh cakap ia dilakukan demi kepentingan negara. Tiada isu kepentingan negara di sini, ia cuma memalukan negara, tegasnya. Mahkamah Persekutuan pada Isnin menetapkan 10 hari mulai 15 Ogos untuk mendengar rayuan akhir Najib bagi mengetepikan sabitan dan hukuman penjara dalam kes penyelewengan RM42 juta dana SRC International tersebut. Pada 25 April lalu, Najib mengemukakan 94 alasan dalam petisyen rayuannya mengenai mengapa beliau harus dibebaskan daripada tuduhan itu. Antara alasan yang dibangkitkan dalam petisyen itu ialah mahkamah rayuan telah tersilap dalam fakta dan atau undang-undang dalam mengesahkan dapatan Mahkamah Tinggi bahawa pihak pendakwaan telah membuktikan kes prima facie terhadap perayu iaitu Najib atas kesemua 7 pertuduhan dan memanggilnya untuk membela diri, lapor bernama. Sebelum tarikh itu tiba, penyokong-penyokong UMNO giat berteriak, kononnya Najib teraniaya. Kelakarnya, siapa yang aniaya Najib? Takkan hakim-hakim atau jolo atau pengurusi Petronas Muhammad Baki yang sering nampak jolo di pejabat Najib? Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.